Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam perjuangan, salam reformasi kepada rakan-rakan yang masih menonton kita pada malam ini. Terima kasih kerana bersama dengan kita lagi pada malam ini. Mai, telefon saya ni sepatutnya start pukul 10.30 tadi tapi tak start-start sebab saya tak tahu kenapa dia tak boleh rotate. Semua benda dia boleh rotate tetapi dia punya Facebook Live tak boleh rotate. Jadi dia timbul satu permasalahan yang amat besar bagi saya. Waalaikumsalam saudara Halim. Halim berikan Muhammad Faizul. Salam Slim. Salam Slim. Salam pokok tumbang. Sabah dari Kota Kinabalu clear. Terima kasih Papi Hamid Jamil. Salam reformasi. Terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih Jebat Derhaka Yahya Abdul. Dinesh Bob, hai, hello bro. Haikal Dani, Tuaran clear. Terima kasih Tuaran. Salam reformasi Sharon Tan. Muhammad Said, saya lawan tetap lawan insyaAllah. Saya salam 10,000. Ini face mask terbaru saya yang saya baru dapat tadi. Tak dapat tadi semalam sebenarnya. Cuma terbalik sekarang ni sebab dia tulis lawan tetap lawan. Tapi sebenarnya sebelah sini. Sebab ni dia other way. Sebab tu kadang-kadang saya bila saya angkat ni macam saya minum pakai tangan kiri. Tapi sebenarnya tangan kanan. Ni mark yang sudah sampai. Yes, lawan tetap lawan keadilan. Baju jersey pun dah sampai. Salam perjuangan Baharudin, terima kasih. Mana baju jersey tadi? Kejap saya ambil baju jersey kejap. Baju jersey saya mana tadi? Okey, ni kejap. Okey, ni saya ambil baju jersey ni. Alright. Yes. Baju jersey kita pun sudah sampai. Alright, terima kasih yang tetap menyokong kita pada malam ini. Salam dari Syalam, terima kasih lawan tetap lawan. Rubiah Zakaria, terima kasih. Dari Seremban 2, Lahad Datu Reformasi. So, kita ada baju kita sudah sampai. Jadi, siapa yang masih menunggu tu, penghantaran kita akan mulakan esok dan lusa. Kita ada mark kita. Dan juga kita ada face mask serta baju. Baju Bina Negara esok baru sampai. Paroi Seremban, terima kasih. Waalaikumsalam. Firdaus, terima kasih. Kelang clear. Okey. Kita buka dulu. Okey. Terima kasih. Salam reformasi Pandan Indah. Terima kasih. So, malam ni agak panas sebab kita akan membicarakan topik adakah amanah akan pergi sendiri tanpa PKR selepas ini. Adakah mampu pergi sendiri kalau mereka nak pergi sendiri. Kemudian kita akan bicara tentang analisa Slim River yang sebenarnya sangat menarik sebab kalau kita tengok dia bukan saja menunjukkan bahawa pejuang itu tidak mempunyai grassroots yang kuat tetapi juga amanah itu sendiri tidak mempunyai grassroots yang kuat dalam nak command ranting ataupun mengcommand pengundi-pengundi yang ada insya-Allah. Lepas tu kita akan bercerita tentang persoalan yang paling penting iaitu berkenaan dengan bukanlah paling penting, itu paling penting jugalah Slim River, kemudian amanah, and then lepas tu kita akan bercakap tentang kartel-kartel yang sekarang ini ada di negeri-negeri Selangor, negeri seluruh Malaysia lah kita ada. Kenapa mereka ada di situ dan apa sebenarnya tugas dan tanggungjawab kita bukan setakat di dalam parti keadilan tetapi juga di dalam parti-parti yang lain untuk memastikan bahawa serangan daripada dalam ini tidak berlaku dan gagal. Kita kena faham bahawa sekarang ini kita sedang menghadapi serangan yang paling bahaya bukan daripada Barisan Nasional, bukan daripada Perikatan Nasional, bukan daripada Azmin tetapi serangan daripada dalam parti itu sendiri. Sebelum saya memulakan, saya nak baca sedikit sejarah lah sebab sangat menarik. Pertama sekali, salam Hari Kebangsaan, kemerdekaan bagi tanah Melayu. Sebab kalau kita tengok kemerdekaan di Sarawak ni dia lain sikit, dia pada bulan yang lain, dan Hari Malaysia, pembentukan Malaysia adalah 16 September. Itu 16 September nanti baru saya akan cerita secara detail berkenaan dengan sejarah pembentukan Malaysia bagi orang yang tak tahu tentang pembentukan Malaysia kan. Kadang kita duduk di negara Malaysia tapi kita tak tahu tentang sejarah Malaysia di dalam negara Malaysia itu sendiri. Tak apa. Jadi saya tak salahkan kita, bukan kita semua membaca kan, dan kita bukan lahir pada zaman tersebut. Namun begitu, saya bacakan sedikit bahawa esok adalah hari ulang tahun kemangkatan kemangkatan Sir
Al-Mahrum, Kepakatan Al-Mahrum. Kejap. Saya kena buat bacaan sedikit. Okey. Right. So esok adalah hari ulang tahun kemangkatan Sir Al-Mahrum Sir Sultan Hishamuddin Alam Shah Ibni Al-Mahrum Sultan Alauddin Sulaiman Alam Shah, iaitu Sultan Selangor yang ke-6 dan juga merupakan agung yang kedua, di dalam sejarah Malaysia, di mana agung pertama kita adalah daripada Negeri Sembilan, iaitu Al-Mahrum Tengku Abdul Rahman Ibnu Al-Mahrum Tengku Muhammad. Siapa yang tak tahu, yang gambar dekat duit kita tu, itulah merupakan sultan ataupun agung yang pertama kita, agung yang pertama kita, Tengku Abdul Rahman. Ini bukan Tengku Abdul Rahman yang Perdana Menteri Malaysia, ini adalah agung pertama, iaitu daripada Negeri Sembilan. Kemudian diikuti selepas itu baginda tak sempat sehingga habis 1/5 tahun. Sebaliknya meninggal dunia pada bulan April, 1 April 1960. Kemudian digantikan oleh Al-Mahrum Sir Sultan Hishamuddin Alam Shah Ibnu Al-Mahrum Sultan Alauddin Sulaiman Alam Shah, yang juga tak sempat 5 tahun, di mana baginda mengambil alih tugas pada 1 April 1960, tetapi meninggal dunia pada 1 September 1960 kerana sakit jantung. Dan esok 1 September adalah merupakan ulang tahun kemangkatan beliau, dan sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Al-Mahrum Sir Sultan Hishamuddin Alam Shah Ibnu Al-Mahrum Sultan Alauddin Sulaiman Alam Shah, di mana baginda juga merupakan agung yang kedua dan Sultan Selangor yang ke-6. Dan yang menarik fakta yang kita boleh nyatakan bahawa pada masa itu kita boleh katakan bahawa baginda lah antara yang memberi Kuala Lumpur, dulu Kuala Lumpur ni sebahagian daripada Selangor, untuk menjadi capital city of Melaya pada masa itu. Kemudian anaknya, iaitu ayah kepada Sultan Selangor sekarang, yang menyerahkan Kuala Lumpur menjadi negara wilayah persekutuan. Jadi menarik fakta ini untuk kita nak bagi tahu, supaya kita belajar sejarah, kita menyambut kemerdekaan, kita memahami bahawa terdapat salur-galur cerita sejarah dan sebagainya, di mana baginda antara 9, dia kata Sultan 9 rulers di Malaysia yang diserahkan oleh agung, diserahkan oleh Queen Elizabeth pada masa itu, the British ruler, untuk mereka memerintah negara Malaysia sendiri. Tengku Permaisuri adalah Tengku Ampuan Jemaah binti Raja Ahmad, yang itu menjadi isteri ataupun Tengku Permaisuri baginda pada sewaktu menjadi agung yang kedua. So sama-samalah kita menyedekahkan Al-Fatihah kepada Sultan Sir Al-Mahrum Sir Sultan Hishamuddin Alam Shah Ibni Al-Mahrum Sultan Alauddin Sulaiman Alam Shah. Jadi kita hendaklah memahami hakikat ini, bahawa perjuangan, walaupun kita susah senang kita sebagainya dalam kita menghadapi kemerdekaan, jadi inilah antara nama-nama yang sepatutnya meniti di bibir kita mengetahui di antara agung pertama, agung kedua, Tanah Melayu pada waktu itu. Walaupun pembentukan Malaysia belum lagi, tetapi kita kena faham bahawa perbincangan itu ada, terdapat perbincangan untuk hendak membawa Sabah dan Sarawak pada masa itu merdeka dan akhirnya membentuk Malaysia pada tahun 1963. Sejarah Malaysia 1963 ni saya akan bawa secara detail pada 16 September nanti, pada masa saya buat live. Masa itu kita akan ceritakan secara detail Malaysian Agreement, Malaysia dan sebagainya, dan bagaimana benda ini berlaku. Dan itu merupakan satu gambaran, satu cerita, satu peristiwa yang kita kena bawa dan kita kena hayati untuk kita memahami erti kemerdekaan. Jangan kita merdeka, tapi kita tidak tahu bahawa sebenarnya kemerdekaan itu bukan sekadar kita bebas daripada penjajahan British, kita bebas daripada penjajah fizikal. Tetapi juga kemerdekaan itu yang erti kata sebenar kita bebas daripada
orang-orang yang menakut-nakutkan kita daripada segi politik, daripada segi pemikiran, yang memeras kita sehingga kita tidak boleh membuat pilihan. Demokrasi membenarkan kita membuat pilihan tanpa ada rasa takut. Apabila terdapat ugutan, apabila kita membuat pilihan atas dasar tanpa rasa sedar, tanpa rasa ilmu, maka sebenarnya kita masih dijajah. Kita memilih sesuatu parti atau sesuatu pemerintah itu kerana kita takut kita dibuang kerja, kerana kita takut kita tak dapat beasiswa, kerana kita takut nanti rumah kita tak dapat grant dan sebagainya. Maka dari situ kita boleh katakan bahawa itu disebabkan, itu bukanlah jiwa yang merdeka yang sebenar, di mana pilihan kita masih lagi di atas dasar ketakutan. Jadi itu yang kita kena bawakan, kita kena awal buangkan daripada kita punya mentaliti kita yang sebenar-benarnya. Okey, kita bawa kepada perkara kedua pada malam ini, insya-Allah berkenaan dengan isu analisis PRK Slim River yang baru berlaku sebelum ini, dan juga apa yang kita boleh jangkakan dalam pilihan raya negeri Sabah setelah saya pergi ke Sabah baru-baru ini. Yang pertama sekali, PRK Slim River ini seperti mana yang kita ketahui bahawa daripada jumlah yang diperolehi oleh pejuang hanya berjaya memperolehi 2,000 lebih undi, sementara Barisan Nasional atau UMNO mendapat lebih 13,000 undi. Padahal kedua-duanya ini adalah parti yang memperjuangkan Melayu, memperjuangkan Melayu Islam. Tetapi nampak gayanya pejuang memang ditinggalkan jauh. Dia bukan lagi pejuang, dia jadi mungkin berenang berenang di tepian. Kenapa dia berada dalam keadaan demikian? Walaupun nama-nama besar seperti Mat Sabu, seperti Anthony Locke, saya rasa Anthony Locke berceramah juga masa tu. Orang-orang seperti saya tengok antaranya Faiz Fazil mungkin turun kot daripada Amanah, Mat Sabu, dan of course daripada pejuang itu sendiri, iaitu Mahathir Mohamad. Kalau kita tengok Mukhris Mahathir, Mazli Malik, dan mereka-mereka ini antara mereka yang datang pada malam tersebut untuk berceramah, sehingga ke last minute mereka berceramah, tetapi dia tidak memberi impak yang kuat kepada pilihan raya PRK yang berlaku sebelum ini. Malah mereka hanya mendapat lebih kurang 2,000 undi dengan kadar 68-69% pengundi turun. Sedangkan jumlah pengundi yang turun 13,000 itu maksudnya solid daripada pengundi UMNO dan PAS. Maksudnya kalau kita tengok daripada keputusan pilihan raya umum yang lepas, jumlah pengundi yang turun mengundi UMNO dan PAS, mereka tidak berubah, tidak berganjak. Maksudnya daripada tempat tersebut kita nampak bahawa tidak berganjak jumlah pengundi UMNO dan PAS, dan mereka menyokong UMNO dan Barisan Nasional. Satu analisa yang menarik juga, adakah ini menunjukkan bahawa UMNO dan PAS di kawasan tersebut sudah pun bersetuju kepada calon UMNO, di mana PAS seolah-olah telah memberi sokongan kepada calon UMNO dan mereka memberikan undi kepada calon UMNO. Dan ini adalah satu analisa yang menarik. Adakah benda ini juga akan berlaku di seluruh Malaysia dan akan memberi impak dan kesan kepada undi di seluruh Malaysia? To be honest, pada pendapat saya, pandangan saya betul. Seperti mana yang Rafizi katakan tempoh hari, sekiranya UMNO dan PAS itu bergabung, maka kita akan menghadapi kesukaran untuk melawan gabungan di antara mereka ini. Dan juga dia adalah satu petanda bahawa sebenarnya UMNO dan PAS sejak daripada dahulu lagi, daripada segi kepimpinan mereka tidak pernah berubah pun untuk memberi sokongan kepada UMNO. Jadi bermakna dulu hanyalah retorik semata-mata apabila PAS mengatakan UMNO ni sesat, UMNO ni kafir, UMNO ni membawa agenda penjajah dan sebagainya. Itu semua hanyalah retorik-retorik, mainan-mainan, hanyalah untuk menakut-nakutkan orang Melayu supaya terus mengundi mereka. Akhirnya benda itu dah tidak ada lagi dan mereka bergabung dengan orang yang dikatakan kafir. Kalau kata dulu Haji Hadi kata seketul daging babi itu kalau jatuh di dalam kawah, satu kawah makanan yang halal pun, maka seluruh makanan itu jadi haram hanya kerana seketul babi tersebut. Akhirnya yang ketul babi itu sekarang ni mereka terjun sekali ke dalam kawah tersebut. Jadi itu yang berlaku dan kita nampak bahawa sebenarnya permainan ini tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata untuk memastikan bahawa mereka terus berkuasa. Dia tidak lebih daripada itu. So daripada Slim River ini juga, itu daripada analisa UMNO dan PAS, saya boleh katakan bahawa rata-rata di negeri-negeri seperti di mana kuatnya Felda, berkemungkinan UMNO dan PAS ini masih kekal berkuasa. Dan tidak ada masalah dalam hal tersebut. Malah kalau sekiranya PAS membuat undi protes pun tidak memberi apa-apa kesan kepada kawasan di mana kuatnya Felda. Namun begitu, yang menariknya apabila di kawasan di mana kuat PAS ataupun kuat UMNO. Contohnya seperti Terengganu
dan juga Kelantan. Dua negeri ini nanti dia akan pelik sikit. Analisa politik dia pelik sikit. Kerana apa? Saya katakan contohnya Terengganu telah awal-awal orang UMNO daripada pihak UMNO sendiri mengatakan bahawa mereka tidak akan memberi laluan kepada PAS untuk bertanding. Mereka mengatakan bahawa mereka tidak akan memberi laluan kepada PAS untuk bertanding, dan sekiranya terdapat pertembungan di antara PAS dengan UMNO, mereka akan terus untuk mengadakan pertembungan tersebut. Maksudnya mereka tidak akan memberi peluang kepada PAS untuk bertanding di Terengganu. So sebaliknya, Kelantan tidak memberi apa-apa reaksi lagi, tetapi berkemungkinan kalau itu berlaku di Terengganu, sekiranya PAS tidak membuat apa-apa rundingan di Kelantan, ada kemungkinan PAS di Kelantan juga akan membuat reaksi yang sama. Tetapi dan again, sejak sekian lama, daripada dahulu lagi, Kelantan dan Terengganu ini mempunyai dinamik politik yang berbeza. Walaupun kita kata negeri sebelah-sebelah macam Sabah Sarawak, tetapi dinamik politik mereka berbeza, cara corak pemikiran politik mereka berbeza, dan cara pemikiran politik mereka juga berbeza. Jadi itu adalah sesuatu yang menarik untuk kita nak lihat dan untuk kita saksikan dua negeri ini. Namun begitu di negeri jajaran Melayu lain seperti Penang, seperti Kedah, seperti Perlis, Pahang umpamanya, kita dapat nampak bahawa daripada demografi ini kita akan nampak berkemungkinan macam contohnya Pahang akan kekal UMNO, tetapi di Kedah berkemungkinan akan berlaku beberapa pertembungan di beberapa tempat, tetapi di kebanyakan tempat mereka tidak ada masalah. Begitu juga di Perlis tidak ada masalah. Tetapi saya boleh katakan analisa saya yang pada peringkat awal ini seperti negeri seperti Penang, Perak, negeri seperti Selangor dan Kuala Lumpur, wilayah Kuala Lumpur masih lagi akan menjadi milik kepada Pakatan Harapan ataupun pembangkang. Tetapi negeri seperti Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan, itu merupakan satu benda yang sangat menarik, dan berkemungkinan dalam analisa awal saya, kalau tidak ada satu usaha gigih dilakukan, akan mungkin jatuh kembali ke tangan UMNO. Itu analisa asal awal saya, dan benda ini boleh berubah kalau sekiranya terdapat usaha-usaha untuk mengubah pada perkara yang seterusnya kepada yang lebih baik. Namun begitu, kita tengok analisa PRK Slim River ini juga menariknya adalah bukan daripada segi UMNO itu. Kalau kita tengok undi UMNO dan undi PAS daripada pilihan raya yang lepas, kalau kita tengok UMNO dalam pilihan raya lepas 8,000, PAS mendapat 4,000. Kalau kita campur 4,000 lebih, campur 8,000 lebih kurang sekarang 13,000. So itu bukanlah suatu uncommon untuk kita lihat bahawa PAS dan UMNO bergabung menjadi satu jumlah yang besar. Tetapi saya tertarik dengan jumlah undi yang didapati oleh pejuang, iaitu hanya 2,000. Bermaksud, sedangkan sebelum ini yang jumlah yang didapati oleh Bersatu adalah lebih kurang 4,000 lebih. So maksudnya jumlah pengundi yang tidak turun mengundi atau tidak pulang adalah sejumlah 2,000 orang yang sebelum ini menyatakan sokongan kepada Pakatan Harapan, sekarang ini tidak mengundi pejuang, malah tidak mengundi pun untuk turun. Di dalam PRK kali ini, saya mendapat maklumat on the ground, walaupun saya tak pergi sebab saya berada di Sabah, bahawa ada di antara jentera amanah yang turun memberi bantuan, tetapi jentera Parti Keadilan langsung tidak ada. Malah yang nampak berkempen hanyalah Saifuddin Nasution dan juga MP Tanjung Malim. Selain daripada itu, tidak ada grassroots daripada Parti Keadilan Rakyat yang turun untuk membuat apa-apa kempen terhadap Parti Pejuang. Jadi itu, bila mereka tidak turun membuat kempen kepada Parti Pejuang, mungkin ada secara individu, tetapi secara gerombolannya itu nampak tidak ada. Seolah-olah mengindikasikan bahawa Parti Keadilan ini kekal berprinsip untuk tidak bersama dengan Mahathir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, daripada situ juga kita nampak bahawa banyak undi dan juga tidak ada kempen. Macam dulu ada kempen balik untuk mengundi, tidak ada. Kempen untuk mengundi itu tidak ada. So, seterusnya membawa kita kepada satu analisis yang menarik, iaitu benar bahawa kata Rafizi sebelum ini, bahawa kemenangan Pakatan Harapan dalam PRU ke-14 bukan kerana Tun Mahathir, bukan kerana Bersatu. Dan analisis itu benar. Kalau kita tengok, betul, pada masa itu berlaku tsunami rakyat. Bukan kerana Tun Mahathir menyertai Pakatan Harapan, tetapi kerana masa itu rakyat benar-benar mahu berubah. Dan alasan yang paling besar menurut Rafizi yang menyebabkan rakyat berubah adalah GST. GST lah sebab sebenar kenapa rakyat mahu berubah. Kenapa rakyat mahu
untuk berubah pada waktu itu. GST, kemudian 1MDB, kemudian kes-kes yang lain. Saya nampak kalau sekiranya PRU ke-15 ini tidak ada orang semisal Rafizi yang membongkar kes-kes, mengedepankan kepinjangan Perikatan Nasional yang sewaktu dengannya, kita tidak akan dapat menguasai PRU ke-15. Saya boleh katakan demikian kerana apa? Saya seingat saya pada PRU ke-14 yang sibuk untuk membongkarkan semua kepinjangan GST, kepinjangan 1MDB, kepinjangan Syahrizad Jalil, kan, sehingga beliau kena ditangkap, Bafia dan sebagainya, adalah Rafizi Ramli dan Tony Puah. Tapi Tony Puah ikut belakang je lah. Yang sibuk pada masa itu adalah Rafizi Ramli. Nampak keadaan pada masa itu adalah Rafizi Ramli. Tetapi dalam keadaan sekarang, selain daripada Iswardi Murni yang tak ada apa-apa ni dan orang pun tak kenal, nampak gaya tak ada siapa yang membongkarkan kes-kes yang terkini yang berlaku. Saya ada satu kes sekarang ini yang saya nak bongkarkan, tetapi saya tengah menunggu dokumen, insya-Allah. Dan sekiranya terbongkar kes ini, berkemungkinan dia akan berkait dengan salah seorang menteri yang kira pangkat tinggi jugalah, Menteri Kanan juga sebenarnya, yang saya akan bongkarkan tidak lama lagi. Saya tengah menunggu dokumen-dokumen tersebut untuk diserahkan kepada saya. Tetapi apa yang saya boleh katakan, tidak ada satu figure yang mana prominent untuk kita nak buat kempen. Saya nak bagi tuan-tuan dan puan-puan bahawa kemungkinan untuk PRU ke-15 berlaku dalam masa terdekat ini adalah kurang. Selagi mana tidak ada daripada UMNO, tidak ada daripada PAS yang benar-benar mahu untuk keluar daripada Perikatan Nasional. Sekarang ini kita kena faham, PAS dan UMNO dalam keadaan mereka sekarang ini sedang enak menikmati gula dan madu. Dan mereka tidak mahu keluar daripada kursi empuk mereka sama ada jawatan JLC atau jawatan menteri. Jangan harap bahawa apa yang Kuli cakap hari itu, Tengku Razali kata supaya keluar daripada kabinet akan berlaku. Dia tidak akan berlaku dalam masa yang terdekat ini, kerana bagi mereka kalau mereka turun tahta, buat pembubaran Dewan Undangan Negeri, pembubaran Parlimen, belum tentu mereka akan menang dalam pilihan raya negeri, pilihan raya umum. Sebab itu dalam keadaan sekarang ini, baik dikekalkan apa yang ada sekarang sehingga habis penggal. Ada yang kata awal tahun ini, ujung tahun ini, awal tahun depan. Bagi saya kebarangkalian itu agak sukar untuk berlaku kerana nampak macam apa orang kata, mereka dah mula selesa dengan jawatan dan position masing-masing. Kenapa saya berkata demikian? Apabila Zahid Hamidi mengatakan bahawa Perikatan Nasional bukanlah gabungan daripada parti UMNO, tetapi hanya gabungan daripada adun-adun atau ahli parlimen UMNO dan Barisan Nasional, nampaknya tidak ada sambutan daripada UMNO, MPs ini untuk mengiyakan perkara tersebut. Dan bila Kuli mengatakan demikian juga dalam beberapa hari yang lepas, juga tidak ada sambutan. Tak ada MPs yang menyatakan yang perkara yang sama. Bismillah. Dari MPs mengatakan perkara yang sama. Jadi nampak bahawa daripada gabungan ini, kita nampak bahawa tidak ada, kurang sebenarnya daripada segi jumlah mereka-mereka yang hendak keluar daripada parti, hendak menjatuhkan kerajaan Perikatan Nasional ini, wa ima daripada UMNO, apatah lagi daripada PAS. PAS langsung tak berbunyi. Maksudnya apa? Kita boleh mengharapkan bahawa sehingga hujung penggal ini, Muhyiddin akan berkuasa. Sehingga ke hujung penggal, which is another probably 18, 19, 20, 21, so another 2.5 years, 2 tahun lebih lagi, Muhyiddin akan berkuasa dan Muhyiddin akan menjadi Perdana Menteri sehingga pilihan raya yang seterusnya. So kemungkinan untuk berlaku pilihan raya awal ni agak kurang, agak sukar. Bukan kata tak mustahil, agak sukar untuk berlaku. Tapi ada orang kata, bagaimana kalau sekiranya undian terhadap bajet nanti tak ada majoriti dan sebagainya. Majoriti akan ada. 111 itu majoriti. Dia tak perlu 112 pun untuk mengundi bajet. Yang penting adalah majoriti daripada mereka yang hadir. Jadi contohnya hari itu 111 dengan 110. Still majoriti. Walaupun katalah seorang tak hadir, iaitu Maximus Ongkili tak hadir, still dikira sebagai majoriti. Itu tak jadi masalah pun. Tetapi maksudnya mereka akan tetap kekal sehingga ke habis penggal. Dan kemungkinan untuk mereka melompat tu agak sukar, tetapi kemungkinan untuk mereka yang berada dalam Pakatan Harapan yang melompat ataupun yang sekutunya melompat itu ada. Yang tu possibility itu ada. Tak mustahil benda itu untuk berlaku. Balik kepada cerita Slim, PRK Slim tadi, satu lagi yang saya tertarik untuk lihat bahawa
kita dapat nampak daripada segi grassroots, Amanah sendiri tidak mempunyai kekuatan untuk nak menarik pengundi-pengundi luar datang. Maksud itu saya kata tadi, daripada jumlah 4,000 lebih undi yang dimenangi oleh dan didapati oleh Bersatu dalam PRU yang lepas, nampaknya kita tak dapat tidak dapat pun 4,000 lebih undi ni. Sekurang-kurangnya kalau pejuang itu mempunyai grassroots dan juga Amanah itu mempunyai grassroots yang kuat, tanpa keadilan berada di situ, kita sekurang-kurangnya mempunyai 4,000 undi. Tapi kenapa tidak ada 4,000 undi? Kita dapat lihat bahawa daripada segi jumlah mereka yang turun itu kurang, dan juga jumlah mereka yang berada di situ pun kurang. Even dengan kehadiran Mahathir, kehadiran Mukhriz itu tidak mampu untuk menarik pengundi untuk menyokong pejuang. Jadi ini membenarkan kata-kata Rafizi bahawa daripada segi kepopuleran dan juga sebab kenapa kita menang dalam PRU bukannya Mahathir. Malah kalau kita tengok Tanjung Piai, daripada menang 500 undi, Pakatan Harapan Bersatu kalah 15,000 undi. Kalau kita tengok Semenyih, daripada menang, kita kalah dalam keadaan yang sangat teruk. Di Semenyih, tak seteruk Tanjung Piai lah, tapi teruk di Semenyih. Padahal Semenyih ni kira kawasan bandar. Tanjung Piai tu okey lah, kita kata kawasan luar bandar kan. Tetapi Semenyih dia boleh dikira sebagai kawasan bandar. Itu merupakan satu yang agak pelik lah untuk kita berlaku di kawasan bandar. Semenyih berlaku walaupun ada juga kampung lah Semenyih ni kan. Tapi kira pinggir bandar lah, suburban area kan. Tapi kita nampak bahawa daripada segi Semenyih tak mampu. Padahal masa itu kita adalah kerajaan. Rina Harun contohnya, ada masa itu Zuraidah Kamarudin, Katel turun tau. Azmin turun. Kemudian kita ada masa itu Mahathir Mohamad, kita ada Mukhriz dan sebagainya. Tapi tak mampu untuk memberi kemenangan di situ. Dan kalau kita tengok ada yang kata 5-0 Salam 6-0. Yang kalah 2 itu adalah daripada Bersatu. Satu keadilan kalah di Rantau, itu pun kawasan incumbent lawan Tok Mat. Incumbent maksudnya kawasan itu adalah kawasan di mana BN memang berkuasa dan juga bekas Menteri Besar Negeri Sembilan. Jadi itu kita tak ada masalah. PRK yang lain contohnya Port Dickson menang besar. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi daripada situ kita kata kekuatan sebenarnya itu terletak pada Parti Keadilan, terletak pada Anwar Ibrahim, terletak kepada analisis yang ada pada Rafizi Ramli. Jadi di mana kita datangnya kita kata sebab kemenangan dalam PRU ke-14 itu disebabkan oleh Mahathir Mohamad. Sebenarnya tidak ada. Yang paling penting disebabkan oleh rakyat pada masa itu sudah bosan dan juga terkesan dengan GST, terkesan dengan 2MDB, terkesan untuk melakukan perubahan. So, PRU ke-15 ini tidak ada isu yang besar yang boleh dimainkan. Sebenarnya ada isu yang besar. Tetapi tak ada orang yang boleh memainkan isu yang besar ni. Itu je. Tak ada orang yang boleh memainkan isu yang besar. Saya pergi ke Sabah hari tu. Saya pergi ke Putatan, saya pergi ke Tuaran, saya pergi ke Beaufort, saya pergi ke Tuaran, saya pergi ke Labuan. 4 tempat saya pergi. Tidak ada siapa pun daripada Keadilan yang menghubungi saya daripada MPN Negeri Sarawak ataupun daripada pusat bertanyakan apa analisa, apa perkara yang berlaku. Jadi menarik sebenarnya saya tak kisah pun. Saya pergi tu atas dasar sebab nak berjumpa kawan-kawan. Di samping tu saya nak buat live, saya nak tengok sendiri what's on the ground, apa yang berlaku di ground kan. Tetapi bila benda ini berlaku, jadi kita kata nampak gayanya macam daripada segi penerangan, daripada segi gerak kerja, kita tak nampak bahawa usaha itu akan membawa kita kepada kemenangan kalau sekiranya gerak kerja kita tidak ditingkatkan lagi. Ada yang kata, kita dah buat pacar dan sebagainya. Pacar itu untuk dalaman. Apa kita punya usaha untuk luaran? Untuk kita memenangi persepsi rakyat. Daripada segi persepsi itu kita masih belum berjaya memenangi persepsi rakyat. So di Sabah macam saya kata, ada kemungkinan tidak kita menang, dia 50-50 perkiraan sekarang ini bergantung sama ada UMNO dan Bersatu itu boleh bergabung atau tidak. Saya kata tadi UMNO dan PAS boleh bergabung. UMNO dan Bersatu belum tentu boleh bergabung. Sebab itu menariknya nanti pertembungan di kawasan Johor, Melaka dan Negeri Sembilan disebabkan oleh pertembungan UMNO, PAS dan Bersatu. Dia bukan UMNO dan PAS tetapi UMNO, PAS lawan Bersatu. Yang ini pertembungan ini menarik kerana kita akan lihat adakah PAS akan memberi laluan kepada UMNO ataupun PAS dan UMNO akan bergabung dan menentang Bersatu ataupun akan ada rundingan. Sekiranya rundingan itu tidak dapat dilakukan dalam kadar masa yang cepat dan segera ini, berkemungkinan bahawa itu akan memberi advantage kepada Pakatan Harapan sekiranya Pakatan Harapan tahu mengambil inisiatif tersebut.
Tahu mengambil inisiatif tersebut. Siapa yang mesej banyak sangat ni? Aduh, ya. Okey, balik kepada cerita kita tadi. Amanah. Cerita kita yang ketiga. Apakah kemungkinan amanah akan berjalan sendiri? Hari ini, Pemuda Amanah Nasional telah mengeluarkan satu ucapan. Ketua Pemuda Amanah Nasional, Saidullah, apa nama dia? Saibuddin. Saya pun tak ingatlah nama dia. Telah mengeluarkan satu poster. Dalam poster tu dia ada gambar, ada poster tu tulis pejuang, dia ada tulis amanah, dia ada parti DAP, ada parti pejuang, kemudian Pakatan Harapan. Tapi tak ada parti keadilan. Kemudian di situ ucapan selamat Hari Kemerdekaan. So dia katakan ada viral benda ni, ada yang kata betul ke ni, betul ke? Benda tu betul. Benda tu betul, melainkan beliau menafikanlah. Setakat yang saya tahu daripada maklumat dalaman amanah sendiri mengatakan benda itu betul. So ada yang mengatakan adakah bermaksud parti amanah sekarang ini umpama hendak meninggalkan parti keadilan? Adakah bermaksud parti amanah hendak meninggalkan parti keadilan? Dan adakah bermaksud selepas ini amanah akan bersama dengan pejuang? Kerana parti keadilan tidak akan bersama dengan pejuang. Ini yang kita kena faham. Parti keadilan tidak akan bersama dengan Tun Mahathir. Menarik juga yang saya boleh katakan, Syed Saddiq hari ini telah mengeluarkan kenyataan bahawa dia sudah meninggalkan Tun Mahathir. Syed Saddiq yang dulu menganggap Tun Mahathir macam bapa dia sendiri, telah pun meninggalkan Tun Mahathir dan membuat parti sendiri. Baca kenyataan beliau, dia berada Malaysia kini. Dia dah forget about Tun Mahathir and moving on sekarang ini. Jadi kalau Tun Mahathir sudah ditinggalkan oleh Syed Saddiq, saya tak faham kenapa ada di antara pimpinan amanah dan segelintir DAP masih lagi nak bernaung di bawah Mahathir. Saya dah sebut sebelum ini bahawa Mahathir tidak lagi mempunyai kekuatan. Saya tak faham daripada segi mana kekuatan yang dia nampak, beliau nampak, mereka nampak mengenai Tun Mahathir ini. Jadi itu adalah sesuatu yang menarik untuk kita nak saksikan. So adakah Parti Amanah akan meninggalkan Parti Keadilan Rakyat? Jawapan saya sebenarnya di dalam amanah sekarang ini sudah berpecah dua. Satu, golongan yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Pakatan Parti Keadilan Rakyat dan juga Pakatan Harapan masih kekal di dalam itu. Another group, antaranya saya tak nak sebut nama lah, tetapi ada di golongan pimpinan di mana masih lagi nak bernaung, nak bersama dengan Tun Mahathir dan menganggap Tun Mahathir itu layak menjadi Perdana Menteri. Jadi dua golongan ini adalah satu yang besar di dalam satu fraction yang besar di dalam Parti Amanah, Parti Amanah Negara. Dan bagi saya, the only way mereka boleh menyelesaikan masalah ini adalah dengan memanggil satu, apa orang kata, emergency meeting ataupun mesyuarat tergempar di kalangan ahli dan membuat convention tergempar di kalangan ahli dan menetapkan daripada segi direction sama ada mereka mahu meneruskan bersama dengan Pakatan Harapan ataupun meninggalkan Pakatan Harapan sekaligus. Bersama juga DAP lah. DAP hendaklah terus membuat satu kenyataan rasmi, Amanah hendaklah membuat satu kenyataan rasmi. Adakah mereka sekarang ini masih mahu bersama dengan Parti Keadilan Rakyat, berpisah dengan Parti Keadilan Rakyat, mahu meneruskan Pakatan Harapan atau tidak mahu meneruskan Pakatan Harapan? Sebelum dulu saya dah menyatakan bahawa sebenarnya Pakatan Harapan ini tak boleh bertahan lama. Dan saya pun menggesa supaya dalam pilihan raya umum yang akan datang, kita tidak menggunakan logo Pakatan Harapan. Gunalah logo masing-masing. Amanah pakailah logo Amanah. Tak payah pakai logo Keadilan pun tak apa. Kerana apa? Dalam keadaan yang ada sekarang ini, kita kena bersaing. Lagi menarik, kita kena tengok secara assuming, kita assume, kita andaikan. Katakanlah Amanah pergi sendiri. Persoalan saya, mampukah Amanah bersaing dengan parti semisal Parti Keadilan Rakyat? Tolak tepi UMNO lah. Sebab apa? Kita ambil contoh dekat Selangor, di mana Parti Amanah ni antara yang dominan di Selangor. Sekarang ini, kalau sekiranya tanpa Pakatan Harapan, maksudnya katakanlah kita berpecah. Maksudnya di negeri Selangor, kita tak payah tengok negeri lain. Di negeri Selangor, Amanah akan berlawan dengan Parti Keadilan Rakyat. Amanah akan berlawan dengan Parti Keadilan Rakyat di negeri Selangor. Persoalannya, mampu tak Amanah untuk nak berlawan dengan Parti Keadilan Rakyat di negeri Selangor? Dalam keadaan dia nak melawan pula dengan UMNO di kawasan tersebut, daripada segi grassroots, daripada segi gerak kerja. Saya tertarik sebenarnya. I'm really interested. Saya nak supaya siapa-siapa dalam Parti Amanah, kalau sekiranya pimpinan lah, kalau budak-budak bawah ni tak payahlah.
Saya tertarik untuk saya nak interview mereka daripada segi gerak kerja, grassroots. Tolak tepi Sarawak, tolak tepi Sabah lah. Kita tengok Selangor. Kemampuan Parti Amanah untuk nak menyaingi Parti Keadilan Rakyat di dalam negeri Selangor. Saya takut nanti yang dikejar tak dapat, yang dikendong berceceran. Sebab kita gini, Parti Amanah ditubuhkan 2016. Mereka mereka nanti bukan setakat hendak menyaingi Parti Keadilan Rakyat tahu. Mereka akan menyaingi PAS. Sebab kebanyakan tempat di mana Amanah bertanding adalah tempat di mana PAS bertanding. It will be interesting untuk kita tengok dalam pilihan raya yang akan datang. Sama ada mampu atau tidak. Mereka bersaing dengan PKR, bersaing dengan PAS di satu DUN. Di mana kalau berlaku 3 penjuru. Sebab ini benda yang sekarang ini Amanah kena consider, Amanah kena fikir. Kita bukan nak bersaing, kita bukan nak bertanding dengan Amanah. Tetapi kalau sekiranya perkara ini berterusan dan berlaku, ini bukan ugutan, tetapi saya melihat kepada realiti semasa. Kalau sekiranya perkara ini terus berlaku dan akan berlaku, maka dalam keadaan yang ada sekarang ini, ada kemungkinan besar bahawa kita akan menghadapi mereka dalam pilihan raya yang akan datang. Ada kemungkinan besar kita akan menghadapi mereka dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi kalau perkara ini berlaku, adakah kebersediaan Parti Amanah Negara ini menghadapi Parti Keadilan Rakyat, menghadapi PAS, menghadapi UMNO di dalam siri yang akan datang? This is very interesting. Dan bagi saya ini sangat menarik untuk kita nak kaji, untuk kita nak lihat. Okey tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya katakan tadi, mask sudah ada. Dah ada. Siapa nak buat order, saya akan letak dalam link malam ini insya-Allah bersama dengan model saya. Mark pun sudah sampai. Mark kita lawan tetap lawan. Baju jersey pun sudah ada. Ini jersey kita. Belakang dia sudah ada. Jadi malam ni untuk jersey kita semua dah tutup lah. Kita dah tutup jersey. Mark kita akan buka balik. Mask pun kita akan buka balik pada esok hari insyaAllah. Tetapi penghantaran kita akan start buat penghantaran selepas 10 hari bulan. Kita tak boleh buat penghantaran 1 hari bulan. Yang ni first batch ni kita hantar 10 hari bulan sebab saya kena travel. Dan lepas tu after 10 hari bulan saya akan buat the next penghantaran. So kesimpulan yang saya boleh kata take away, number 1, Amanah kena fikir ke mana mereka selepas ini. Kalau masih lagi terus bersama dengan Mahathir. Bagi saya simple je. Kalau Mahathir dah tak ada, Amanah nak sokong siapa? Macam Pak Ais Fazil kata itu, maka hendaklah kalau sekiranya gabungan di antara Anwar dengan Mahathir. Gabungan apa? Mahathir tak nak Anwar, tu je. Mahathir tak nak Anwar, itu saja. Nak gabung apa? Sekarang ni jangan tarik Anwar dalam korang punya nak minat sangat dengan Mahathir tu, jangan tarik Anwar dah. Anwar ni, sebab apa Anwar kata, aku dah ditolak oleh Mahathir lama dah. Jadi buat apa aku nak bersama dengan Mahathir lagi? Aku nak terhegih-hegih nak pergi kepada dia lagi. Sekarang ini Parti Keadilan Rakyat kata kita boleh jalan sendiri. Kenapa nak kena bersama dengan Mahathir lagi? Apa kekuatan yang dia ada? Slim River adalah bukti bahawa Mahathir tidak mempunyai kekuatan. Apa lagi bukti yang korang nak? PRK, Tanjung Piai, bukti kita kerajaan pun tak mampu nak menang. Kalah 15,000. 15,000 kalah. Apa lagi bukti yang kita nak? Saya tak faham. Semenyih kalah. Apa lagi bukti yang kita nak sebenarnya? Jadi daripada situ, kekuatan apa yang Mahathir ada? Dengan 5 orang, 6 orang dia punya comrades, dia MP yang bersama dengan dia, apa kekuatan yang dia ada? Malah Syed Saddiq pun tak nak bersama dengan dia lah sekarang ni. Syed Saddiq pun tak nak bersama dengan dia, apa kekuatan yang dia ada? Jadi sebab itu saya tanya pada pimpinan Amanah ni, pimpinan DAP, apa kekuatan pejuang ada sampai kita nak sangat membontoti pejuang ni? Bagi saya biar je. Kalau dia nak bersaing. Kita tak menolak pejuang nak buat parti ke nak apa ke, tak ada masalah, buatlah. Ini negara demokrasi. Tapi nak kita bersama dengan mereka membentuk satu gagasan, apa orang kata, pembangkang nak bagi kerusi kepada mereka, minta maaf. Minta maaf, benda tu takkan berlaku. Dalam pilihan raya yang akan datang, kita akan lawan. Ini takeaways yang kita kena fikir. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya kata, kalah menang, jangan kita berharap dengan musuh kita. Jangan kita berharap dengan orang yang tak boleh harap. Jangan kita berharap dengan orang yang boleh khianati kita dan pernah pun khianati kita.
Kalau kita berharap kepada kemenangan, kepada orang-orang yang kita tak boleh percaya, percayalah, kemenangan kita tak akan lama dan telah dibuktikan dalam pilihan raya sebelum ini, dalam kejatuhan sebelum ini. Itu saja daripada saya. InsyaAllah malam esok kita bersiaran lagi di tempat yang sama. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang paling penting, apa dia? Lawan. Tetap lawan. Selamat malam.